Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, apa khabar murid-murid semua? Salam Jumaat, salam PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Sempena kita tidak bersekolah ini, jadi kita akan adakan tazkirah pada hari Jumaat. Jadi seperti kalau di sekolah, kita ada Semara Islami, program Semara Islami yang akan dibentangkan oleh guru-guru, terutamanya bagi kelas Ma'wa, Adinin dan juga menengah. Pada hari Jumaat, untuk program Semara Islami, kita akan buat bacaan Suratul Kahfi. Kita akan berjumpa dan kita akan bacakan Suratul Kahfi. Tapi memandangkan kita ada cuti, kita dicutikan disebabkan wabak COVID-19 yang semakin meningkat. Jadi kita akan buat Semara Islami ni secara online. Okey. Untuk hari Jumaat ini, untuk hari Jumaat, hari yang mulia. Hari yang mulia seperti yang kita tahu, hari Jumaat adalah hari yang mulia. Dan bersempena juga dengan bulan yang mulia, iaitu bulan Rabiul Awal. Cikgu nak kongsikan tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang mulia, iaitu di hari Jumaat, kita disarankan untuk memperbanyakkan selawat, kerana selawat kita akan dibentangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk hari ini, sesi tazkirah cikgu nak kongsikan tentang, iaitu mengapa mesti cinta kepada Nabi. Mengapa mesti kita cinta kepada Nabi? Ini jadi satu persoalan. Tajuk dia tentang satu persoalan, mengapa mesti kita cinta kepada Nabi. Jadi cikgu ambil perkara-perkara ini dalam buku Ingin Ku Balas Cintamu Ya Rasulullah, yang ini yang dikarang oleh Ustaz Muhadir Haji Jul. Jadi hari ini kita akan bincangkan tentang, kita akan berkongsi tentang mengapa mesti kita cinta kepada Nabi. Jadi dalam buku ni dia berikan beberapa poin, beberapa perkara, iaitu ada 5 perkara mengapa kita mesti cinta kepada Nabi. Okey, kita lihat perkara yang pertama. Qala musannif rahimahullah, qala musannif hafizahullah taala. Yang pertama, perkara yang pertama adalah kerana mengapa kita perlu cinta kepada Nabi, ialah yang pertama, Allah sendiri mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginda sebagai pendamping, yakni Khalil. Allah Subhanahu wa taala juga memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang tidak pernah diberikan kepada hamba-Nya selain baginda. Oleh itu, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam juga termasuk dalam kesempurnaan cintai Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, apabila kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara automatik kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas disebutkan dalam surah Al-Ahzab, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Ini Allah dan para malaikat pun berselawat ke atas Nabi. Sebabkan itu Allah menyuruh kita juga berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu yang pertama, Allah sendiri mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang kedua adalah kesempurnaan iman. Ia adalah kerana kesempurnaan iman. Seseorang yang ingin mendapat maqam, yang ini kedudukan kesempurnaan iman, perlu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya demi jiwaku dalam kekuasaannya, tidaklah yakni sempurna iman seseorang, tidaklah sempurna iman seseorang kamu sehingga aku lebih dikasihi daripada dirinya, hartanya, anaknya dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya jelas dalam hadis ni, Nabi SAW memberitahu sesiapa yang mencintai Nabi lebih daripada dirinya, kemudian lebih pada hartanya, lebih pada anaknya dan juga manusia seluruhnya, maka terbuktilah dia beriman dengan Nabi SAW. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengapa perlu kita mencintai Nabi? Kerana yang ketiga adalah kesempurnaan Nabi SAW. Kesempurnaan yang ada pada Nabi SAW. Rasulullah SAW adalah semulia-mulia, setinggi-tinggi kedudukan, sesuci-suci dan seagung-agung manusia dalam semua keadaan. Maksudnya Rasulullah ni manusia yang melebihi segala jenis manusia. Semua ini menjadikan baginda sebagai insan yang paling layak untuk dicintai. Ini menyebabkan Rasulullah SAW menjadi insan yang selayak-layaknya untuk kita cintai dari manusia yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah mengapa perlu kita mencintai Rasulullah SAW. Yang keempat, kesungguhan Nabi SAW yang luar biasa dalam berdakwah. Kesungguhan Nabi SAW yang luar biasa dalam berdakwah. Ini tersebut, baginda berdakwah mengajak manusia sejak masih berada di bumi Mekah sehingga baginda berhijrah ke Madinah. Ini kalau kita pelajari tentang sirah, kita tahu tentang kisah-kisah bagaimana Nabi berusaha bersungguh-sungguh untuk berdakwah kepada umat-umat, sehinggakan Islam tu sampai pada kita pada saat ini, tersebar luas pada saat ini. Seluruh masa tenaga dan kesempatan digunakan untuk tujuan dakwah demi mengeluarkan umat daripada kegelapan maksiat dan dunia kepada cahaya petunjuk ilahi dan kebahagiaan akhirat yang abadi. Ini adalah tujuan kenapa? Kerana Nabi betul sayang kepada umat untuk mengeluarkan umat daripada kegelapan maksiat dan dunia. Jadi sebabkan itulah usaha Nabi berdakwah ini, kita sepatutnya mencintai Nabi SAW. Kerana apa? Kerana Nabi nak kita ni mendapat kebahagiaan akhirat, kebahagiaan akhirat yang kekal, kehidupan yang kekal di akhirat sana. Kerana dunia sementara, dunia adalah kehidupan sementara, dan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Dan yang terakhir adalah kerana kasih sayang yang mendalam kepada umat. Kasih sayang yang mendalam kepada umat. Baginda sangat sayang dan kasih kepada umat. Semua ini terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maksudnya, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada golongan kamu sendiri yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahanmu, yang sangat inginkan kebaikan bagimu dan amat belas lagi penyayang kepada orang yang beriman. Surah At-Taubah ayat 128. Jadi jelas daripada Al-Quran menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bersungguh-sungguh untuk berdakwah, untuk menyelamatkan umat daripada kesesatan. Ini menceritakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sayang dan sangat sayang kepada umatnya. Jadi selayaknya lah kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah 5 perkara
untuk tajuk hari ini, iaitu mengapa kita perlu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mesti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana 5 perkara tadi. Yang pertama, Allah sendiri mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kerana kesempurnaan iman. Yang ketiga, kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Keempat adalah kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa dalam berdakwah. Dan yang kelima adalah kerana kasih sayang yang mendalam kepada umat. Jadi insya-Allah, semoga apa yang cikgu kongsikan ini murid-murid boleh faham dan boleh ambil pengajaran daripadanya, mengambil manfaat, supaya kita sama-sama menambahkan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang sangat mulia, insan yang sangat mencintai kita sejak daripada dahulu lagi, sejak daripada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda amat merindui kita umat di akhir zaman ini khususnya. Baginda amat merindui umat di akhir zaman ini kerana ketiadaan baginda sallallahu alaihi wasallam menyebabkan baginda sangat merindui umat di akhir zaman ini. Jadi itulah sedikit sebanyak yang boleh cikgu kongsikan untuk tazkirah hari ini. InsyaAllah moga-moga bermanfaat apa yang kita dengar ni, moga-moga kita dapat amal dan kita dapat sampaikan insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.